Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi Pak Imam selaku pengurusi majlis pada malam ni, yang berusaha pengurusi Masjid An-Nur, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutup guru, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni adalah malam terakhir daripada bulan Disember, dan insya-Allah jika ditakdirkan Allah, kita akan melangkah kepada tahun baru 2018 insya-Allah. Jadi tajuk yang kita nak bincang pada malam ni lebih kepada muhasabah diri kita. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Maka tajuk yang saya angkat untuk perbincangan adalah bagaimana kita mahu mengubah diri kita. Sengaja saya sebut tajuk ini kerana manusia ini ghalibnya merasa selesa berada dalam zon selesa. Tak kala ia dimewahkan dengan sedikit kurniaan Allah, maka prestasi ibadatnya adalah lebih bersifat statik, dan jarang dia boleh keluar daripada zon keselesaan untuk dia membuat satu perubahan yang total, yang bersungguh-sungguh. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah nasib satu kaum itu sehingga mereka mengubah diri mereka itu sendiri. Jadi kalimah sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh kata kalau Tuhan nak ubah aku jadi baik, maka aku akan jadi baik ya. Apa kamu nak kisah sangat? Kalau macam itu, tak perlulah Quran, tak perlulah hadis, tak perlulah akal, tak perlulah dakwah, tak perlulah pengajaran, dan tak perlulah bimbingan tarbiyah dan seumpamanya. Sebaliknya, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita akal, beri kepada kita ilmu, makanya dengan akal dan ilmu itulah kita membina kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Pagi ni tuan-tuan, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dalam satu kerangka yang amat besar, dengan tenaga yang ada melebihi 20 orang kok, kami turun ke penjara Kajang, serentak buat 3 ceramah dan juga perkongsian melibatkan 1000 banduan. Satu banduan akhir, kedua banduan yang dibuat di Padang, ketiga di masjid di Surau, dan semua staf yang hadir terbabit untuk menjadi fesi. Banyaklah saya tengok, dan saya sendiri ditaklifkan untuk ceramah di 3 tempat bersama dengan banduan akhir, buka soal jawab, bersalam-salaman,
bertanya khabar satu persatu, sikit-sikit. Begitulah seterusnya. Dan apa yang saya tengok di sana, sebenarnya manusia ini walaupun dalam episod kehidupannya banyak tindakan-tindakan yang tidak baik, tapi sekelumit sejuzuk hatinya, tak kala ia dibasahi dengan iman, dia boleh jadi baik, tuan-tuan. Dia boleh jadi baik dan dia boleh jadi sangat baik. Kadang-kadang diberitakan pada kita, mereka tahajud tak tinggal, mereka ibadat tak tinggal, dahi mereka lebih bersih daripada dahi saya. Semangat untuk ibadat kepada Allah ada yang sampai kepada puncak. Maka di situ kita tengok prosesan yang berlaku menjadikan seseorang itu berubah. Seorang lelaki bangkit menceritakan perihal hidupnya seringkasnya. Katanya, saya masuk ke sini dalam keadaan tidak tahu membaca Quran dan salat. Alhamdulillah, saya boleh baca Al-Quranul Karim dan salat. Mafhum yang saya nak cerita atau moral story-nya ialah manusia ini boleh berubah daripada yang baik kepada yang lebih baik, daripada yang tidak baik kepada yang baik. Ada yang saya nampak pegawai kanan kerajaan yang besar jawatannya masuk dan bertemu saya dan cerita perihalnya tanpa segang silu, dan diberitakan ramai yang berpangkat datuk-datuk. Cakap salah satunya isu riswah. Kerana rebah dengan riswah, maka akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Tapi keinsafan, mahu kembali kepada bukan kepangkalan sahaja, tapi mengislahkan diri berlaku. Apa yang saya nak sebut daripada kisah ini ialah apabila kita mengakhiri satu-satu tahun, contohnya 2017, apa yang kita rancangkan untuk 2018 berkenaan dengan dunia, bukanlah ini sebagai pentas untuk dibincangkan, tapi mungkin kita cakap sejuzuk daripada kehidupan, dan juga berkenaan dengan hubungan kita, berkenaan dengan agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanggungjawab agama kita sesama kita. Ini adalah amat penting. Inilah yang kita nak bincang saat kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tak tahu berapa usia kita, berapa umur kita, dan kita mungkin bila-bila masa sahaja, tuan-tuan. Saya kisahkan beberapa tahun ni, dalam masa 2 sebulan ni, sahabat-sahabat saya yang jauh lebih muda daripada saya telah meninggal dunia. Begitu juga dengan tuan-tuan, ada yang kita kenal. Maka di sini memberi makna tak semestinya mati syaratnya orang tua, tapi boleh jadi orang muda boleh mati, kanak-kanak boleh mati, orang yang sihat dan kaya boleh mati. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, wa kam min sakimin ashahina min ad-dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tapi Allah panjangkan usianya. Berapa ramai orang yang sihat
tiba-tiba mati mengejut tanpa dikesan penyakitnya. Berapa ramai anak muda yang sedang ketawa berdekah-dekah ketika itu kain kafannya sedang ditenung dan dijahit. Artinya itulah hakikatnya. Persoalannya tuan-tuan, apa yang kita nak mulakan? Yang pertama, oleh kerana kita berada dalam garisan kebaikan. Tuan-tuan bayangkan betapa ramainya masyarakat yang tinggal di sini, tapi Allah tempatkan tuan-tuan sebagai ahli masjid dan ahli jemaah. Sebenarnya ini adalah amat susah dan sukar bagi orang yang merasa suka untuk melangkah kaki ke masjid, sekalipun rumahnya berhampiran masjid. Maka di sini adalah tanda Allah pilih kita. Tetapi bagaimana cara untuk kita menambahkan lagi kebaikan-kebaikan kita? Pertama sekali tuan-tuan, apa kata dalam seminggu sekurang-kurangnya sekali atau 2 kali kita mengajak anak isteri kita, kaum keluarga kita, untuk kita pergi ke masjid, untuk pergi solat berjemaah di masjid, dengan mengambil kira masing-masing kadang-kadang sibuk dan sedikit keletihan. Tetapi apabila kita lihat, inilah pahala yang Allah akan bagi pada kita dan pada keluarga kita dan pada kehidupan kita. Poin yang pertama berkenaan dengan solat ini, yang menjadi tiang seri agama. Saya suka nyatakan dan saya ulangi banyak kali. Saya menyatakan bahawa dalam bab solat ini Allah arahkan kita 2 perkara. Tapi ramai di kalangan kita buat satu perkara dan terlupa untuk satu perkara yang lain. 2 perkara yang saya maksudkan ialah, pertama, Allah suruh kita sembahyang. Aqimus salat, kamu hendaklah mendirikan solat. Makanya ramai di kalangan kita yang sembahyang dan mendirikan solat. Arahan yang kedua adalah Allah arahkan kita supaya kita arahkan anak isteri kita, yakni keluarga kita, untuk solat. Allah arah kepada kita untuk mengarah dan mengajak anak isteri kita untuk solat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dan hendaklah kamu perintahkan keluarga kamu untuk solat. Dan hendaklah kamu perintah keluarga kamu untuk solat dan kamu sabar atasnya. Maknanya keluarga yang menjadi tanggungjawab kita, yang ini kita kena pastikan. Masuk waktu, macam mana anak-anak kita? Apakah mereka membiarkan waktu berlangsungan? Maka ini petanda kurang baik keluarga tersebut. Tapi apabila ingat untuk solat, diekstrakan lagi dengan satu fadilah solat berjemaah, maka alangkah baiknya. Apatah lagi apabila ketua keluarga atau ibu dapat mengajak anak-anak masing-masing untuk sama-sama pergi ke masjid, walaupun kadang-kadang masing-masing ada banyak agenda. Tapi percayalah, inilah saham akhirat kita
yang kita akan bekalkan di hadapan Allah, yang kita akan merasa tenang kerana tak kala kita sudah berada di perkuburan, maka anak kita yang mewarisi daripada kita mengambil sikap yang sama, terus mentarbiah dan mendidik cucu-cucu kita ke arah pengabdian diri kepada Allah. Tidakkah ini satu nikmat yang besar, tuan-tuan? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Fatimah Zahra di waktu malam dan mengetuk pintu? Kemudian bila bertanya, ada apa wahai ayahanda? Maka dijawab, ala tusalliyani, apakah kamu berdua salat? Maka jawab kedua-duanya, wahai abah, malam masih panjang. Maka Nabi terus berlalu dengan menepuk pahanya dan berkata, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Perangai manusia ni selalu duk bantah-bantah. Persoalannya, kita tengok kenapa Nabi pergi ke rumah anak menantunya. Kedua, kenapa Nabi ketuk pintu waktu malam? Artinya bukan sembahyang maghrib atau isyak, dan juga bukan sembahyang subuh. Maknanya sampai sembahyang sunat pun mereka lakukan. Sebenarnya ini adalah perkara yang amat baik. Saya sokong 100% apa yang diusahakan oleh jawatan kuasa masjid, daripada pengusinya, daripada sahabat-sahabat dan orang sini yang buat majlis untuk menghidupkan solat berjemaah di kalangan remaja-remaja. Ini satu tindakan yang amat baik. Dan kalau boleh, biarlah ia berterusan, dibuat postmortem, dan dia akan ditambahkan lagi dari semasa ke semasa. Tuan-tuan, bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, lebih kurang tahun 1400 lebih, Sultan yang ketujuh daripada Sultan Osmaniyah, yang mengambil kuasa daripada abahnya Sultan Murad yang kedua dalam usia 14 tahun. Kemudian akhirnya satu sultan yang amat pelik, kepalanya, otaknya, pemikirannya satu sahaja. Dia gagah, dia sihat, tapi otaknya, pemikirannya seolah-olah Allah takdirkan dia itulah yang akan mendapat keistimewaan pembukaan kota Konstantinopel. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuftahunnal Konstantiniyatu falani'mal amiru amiruha walani'mal jaish zalikal jaish. Kota Konstantinopel pasti akan dibuka. Sebaik-baik pemimpin-pemimpin yang membuka kota Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera-tentera yang menyertai dalam pembukaan kota Konstantinopel. Di mana cita-cita ini sebenarnya telah dimulakan lagi sejak daripada sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari, yang nak mengambil hadis Nabi itu agar terkena kepada batang tubuhnya sehingga dia tak dapat buka pun, dan makamnya berada di pinggir kota Istanbul. Tetapi selepas hampir 800 tahun, sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah ditahqiqkan oleh seorang anak muda, Sultan Muhammad Al-Fatih,
Tuan-tuan, membuka kota Konstantinopel bukanlah seperti seseorang tu buka supermarket. Dan bukan buka sebagaimana menebah hutan. Rancangan Felda buka hutan, tebah. Bukan. Nak buka kota Konstantinopel ni, perjuangan tu puluhan kali tentera Islam. Kota itu memang kota, dibentengi dengan tembok yang tinggi pada masjid ni. Dijaga tempat tersebut, teluk tersebut dirantai. Tak mungkin boleh buka pada logik dan akal. Meriang-meriangnya dengan kecekapannya, ditambah dengan di mana golongan Salibiyin bersatu daripada barat semuanya dengan maharaja tolong memberi support yang begitu kukuh kepada kota Konstantinopel. Allah jadikan Sultan Muhammad Al-Fatih cuba hampir 9 kali. Cuba demi cuba. Dalam keadaan usia remajanya, dalam keadaan mudanya. Masa tu orang lain dia main gadget je, dia main WhatsApp je, main game je masa tu umurnya. Tapi otaknya kan dia adalah insan pilihan Tuhan. Memanda Perdana Menterinya selalu kata, aku kata dah payah nak buka, jangan. Pemikiran yang amat pesimis, yang negatif. Tapi dia tak kira. Sehingga akhirnya kali terakhir dia mengguna pakar daripada Rom, buat satu meriam besar. Nama pakar tersebut Urban. Maka bila dia buat meriam yang besar itu, yang akan dapat menembusi dan merosakkan, meruntuhkan tembok-tembok tersebut, tentera Islam terkumpul hampir 150,000 orang. Mari untuk nak lawan. Kapal tak boleh nak naik, terpaksa naik atas bukit. Atas bukit diletak troli yang kayu, balok kecil-kecil bulat-bulat itu dilomor dengan minyak sapi untuk memudahkan bergoleknya tayar tersebut, bergoleknya kapal tersebut akhirnya sebelah sana. Tuan-tuan, 48 hari kepungan amat meletihkan. Berapa kali puak-puak daripada Konstantinopel meraihkan kejayaan, katanya orang Islam akan lemah, letih dah. Sehinggalah Sultan Muhammad menangis. Seorang-seorang duduk, memerlukan kekuatan, pegang tasbih, berdoa pada Tuhan, letak pada pedangnya dan memacak pada hadapannya bersungguh-sungguh, seolah-olah datang kekuatan. Hari kemenangan adalah hari di mana Sultan Muhammad Al-Fatih memulakan peperangan selepas hampir begitu lama terencana. Serangan itu bermula dengan salat subuh berjemaah secara ramai. Satu pemandangan yang menginsafkan kita, dan itulah kekuatan tentera Islam. Bila mana mereka telah melakukan salat subuh, di malamnya mereka bertahajud, mereka mempunyai kekuatan ruh maknawiyah yang kuat. Kita baca surah Wal-'adiyati dhabha, Fal-muriyati qadha, Fal-mughirati subha. Ayat tengok tuan-tuan. Tentera-tentera Islam ni berkuda, betapa hebatnya mereka.
Kalau mereka lalu ke padang pasir waktu subuh, sebagai contoh, tentera kuda ni dia kena pakai ladam. Ladam tu dia letak tapak kaki besi pada kuda tu. Bila berjalan laju ni, dia akan tepuh dengan batu-batu kerikil. Bila tepuh dengan batu kerikil ni, kita akan nampak cahaya api keluar ke bawah kaki tu. Itulah gambaran tentera Islam. Dan bila disebut fal mughirati subha, serangan pada waktu subuh, tu tanda kemenangan. Wallahi, hampir 50 hari kepungan, serang perang, menang. Hasan At-Tabi, rakan seperjuangan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, bangkit, dapat naik atas tembok yang tinggi dan pacak bendera Uthmaniyah. Maka itulah tanda mereka dapat muka. Hagia Sophia, Hagia Sophia, yang dianggap salah satu gereja suci dan tertua di kalangan orang Kristian, telah bertukar menjadi masjid. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih menunjukkan keadilan, rahmat tentera Islam. Hebat. Puncanya solat. Bila masuk pada hari Jumaat, Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, yang akan berkhutbah, yang akan membaca khutbah atau berkhutbah, yang akan li imam pada hari ini, syaratnya orang yang tak tinggal sembahyang. Ramai. Syaratnya orang yang jaga sembahyang jemaah, separuh dah tak ada. Syaratnya orang yang jaga sembahyang rawatib, separuh dah tak ada lagi. Syaratnya orang yang tak pernah tinggal solat malam sejak dia balik sampailah sekarang. Akhirnya dia seorang je. Maka layaklah dia jadi khatib dan jadi imam. Tuan-tuan, orang seperti ini, bagaimana dia hebat. Usia 21, setengah kata 23 tahun, dia dapat buka kota Konstantinopel. Hadis itu telah melekat pada tubuhnya. Hadis itu yang Nabi sabda tu, rupa-rupanya dia, bukan orang lain. Selepas puluhan cubaan, kita tak tahu berapa banyak cita-cita. Inilah hebatnya tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu poin saya yang pertama adalah solat. Poin saya yang kedua dalam kita menghadapi kehidupan kerana masa tak sempat sangat, kita juga perlu tengok sekurang-kurangnya dalam hidup kita ada sejuzu perasaan untuk kasih dan sayangkan Baitul Maqdis. Tuan-tuan, berapa ramai Presiden Amerika, berapa ramai orang-orang besar, tapi tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Satu-satunya presiden, bukan negerinya telah mengibu negarakan negeri orang lain di tempat orang lain. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Satu-satunya tindakan yang apabila kita renungi dan kita fahami, maknanya amat besar. Saya suka katakan bahawa di dunia kita ni ada dua bentuk keberkatan berkenaan dengan tempat. Satu keberkatan namanya keberkatan yang dikurniakan, maknanya Allah bagi. Satu keberkatan yang mana diusahakan atau dimohon, itu daripada kita. Keberkatan yang Allah bagi seperti Baitul Maqdis,
Allah menyatakan allazi barakna haulah, yang kami berkatkan sekelilingnya. Berkat-berkatan yang Allah bagi seperti Masjidil Haram dan juga Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Ini keberkatan yang Allah bagi. Tetapi tempat lain kita kena usaha. Di sini tak ada berkat. Berkat di sini apabila kita ada dua sifat. Sifat yang pertama kita beriman. Sifat yang kedua kita bertakwa. Makanya Allah sebut walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah sebuah penduduk tersebut beriman dan bertakwa, nescaya kami, yakni Allah, baru beri berkat kepada mereka, banyak berkat daripada langit dan bumi. Jadi berkat ni daripada kita. Maksud saya, kita usaha, kita imani, kita takwa, maka Allah turun kepada kita. Tapi Baitul Maqdis dia lain. Tuan-tuan, Baitul Maqdis, sahabat dia cerdik dan dia faham bagaimana Baitul Maqdis ini, bila mana Allah dengan hikmahnya sengaja mengisrakan Nabi ke situ dan memukaddimahkan mi'rajnya daripada situ. Sengaja. Sepatutnya dah kalau Mekah tu afdal, tu naik ke atas lalu senang. Sengaja. Kesengajaan ini kita tak faham. Tetapi dipahami oleh sahabat Nabi bernama Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Sayyidina Umar pada zamannya tahun 15 Hijrah dibuka kota Baitul Maqdis. Bila nak buka kota Baitul Maqdis, maka Patriarch Safarianus, seorang padri agung di kota Baitul Maqdis, hantar surat kepada panglima tentera Islam Amr bin As, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan beberapa tokoh yang lain. Selepas buka kota Syam, selepas buka kota beberapa tempat Mu'tah, Amawas dan seumpamanya, tuan-tuan, dia kata kami boleh serah dengan pemimpin besar kamu datang ke sini. Sayyidina Umar yang duduk di kota Madinah sanggup bermusafir selepas mengambil pandangan daripada Sayyidina Ali, jauh daripada kota Madinah, pergi ke Jabiah. Jabiah ni kawasan Syam, bermeeting bersama dengan sahabat-sahabatnya, akhirnya masuk. Tuan-tuan tahu, Sayyidina Umar bila masuk dengan hanya keldai, bajunya compang-camping, dijahit ada kata 17 tampalan. Pemimpin agung umat Islam. Bila mana padri dan orang-orang besar tengok itu Umar, dia kata inilah orangnya dalam kitab-kitab lama kami yang dapat membuka. Ada sahabat Umar kata saling tak pakai hak comel ikan, saling tak cari tak hak comel sikit. Sayyidina Umar jawab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghaina al-izzah bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita merupakan kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan lain, kita bukan dimulia, kita dihina. Sayyidina Umar, tuan-tuan, mencari izzah, mencari kemuliaan dengan membuka kota Baitul Maqdis, maka dia termilik daripada milik umat Islam. Tapi sayang, sungguh sayang, selepas beberapa ratus tahun umat Islam leka dan alpa, maka diajar dengan secukup-cukupnya,
Bila mana gerakan Salibiyin dapat menguasainya, tuan-tuan tahu 2 hari sahaja masuk kota Baitul Maqdis, umat Islam telah dibunuh lebih 40,000 orang. Dihina, digayang dengan sesungguh-sungguh, bermandikan darah, sehinggalah Allah bangkitkan seorang ulama, seorang amir yang luar biasa bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi boleh mengembalikannya pada tahun 583 Hijrah, di mana itu juga tanda yang amat luar biasa. Melihat kepada sisi Salahuddin ini, kita akan baca dia mempunyai kelayakan untuk mengembalikan semula Baitul Maqdis dalam kehidupan umat Islam. Tuan-tuan tahu siapa Salahuddin? Salahuddin ini orang yang mempunyai segala sifat-sifat kepimpinan luar biasa. Dia diasuh oleh Nuruddin Az-Zanki, oleh Mahmud Az-Zanki atau Az-Zangi, seorang khalifah yang amat adil. Dia dilatih oleh bapanya. Dia dapat membuka kota Mesir daripada gulungan Syiah bertukar kepada sunnah. Inilah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bila nak buka kota Baitul Maqdis, dia memerlukan kesatuan. Buat kali pertamanya dalam sejarahan Islam, dia hantar surat kepada Daulah Abbasiyah di Baghdad, dan dia menghantar surat kepada Daulah Umayyah di Spanyol, dan mereka bersatu menolong Salahuddin. Akhirnya Salahuddin menang. Tengok macam mana dia dapat buka, dan dia menunjukkan keadilan luar biasa. Salahuddin ni orang yang sembahyang waktu malam tak pernah tidur, tuan-tuan. Dia angkat tangan. Serangan Ahzab daripada pihak barat dengan padri yang besar telah mengarahkan maharaja-maharaja, raja-raja barat. Masa zaman dulu sistem raja banyak di barat. Raja Jerman, Barbados, Raja Hungary, Raja Perancis, Raja England, pakat nak mari bersatu, tapi ada yang sesat jalan. Masa tu tak ada Waze, jadi banyak tu susah, ada yang tak temu jalan. Tapi Raja England siapa? Richard ni tuan-tuan, seekor kambing dia makan soraknya, ganggu. Yalah siapa orang tubuh besar, orang putih pula sihat masa tu, ganggu. Tapi tuan-tuan, Allah tetap menangkan Salahuddin. Kemenangan dia tu ada banyak sebab. Salah satunya dia punya pedang yang cukup tinggi nilai. Rupa-rupanya sejarah orang Damsyik, dia terkenal dengan menempa pedang. Pedang Salahuddin ni tuan-tuan, kalau belaga dengan pedang samurai lah katakan, ataupun mana-mana pedang lain boleh putus. Dan pedang dia, kalau orang lain pakai baju besi, dia panggil baju khuzah untuk tahan ni, boleh cari baju tu, putus. Dan dibuat kajian, dia ada bahan tertentu. Tuan-tuan yang ada rezeki, yang pernah sampai ke Turki, tuan-tuan pergi ke satu muzium namanya Topkapi, tuan-tuan akan tengok pedang Salahuddin. Sampai sekarang ada, terkenal dengan tajam, tuan-tuan. Jadi tak payah cubalah kepada mana-mana orang, tengok je kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebab itulah bila saya nak bincang masalah ni, saya merasakan bahawa kita pun kena ambil. Saya tak suruh banyak malam-malam baca doa sikit, selitkan, ya Allah berilah tolong pada sahabat-sahabat kita. Ya Allah berilah kemerdekaan
pembebasan kepada bumi Baitul Maqdis. Tuan-tuan, kerana masa tak mengizinkan, kerana malam ni banyak acara, saya rasa dua isu ni cukup saya kemukakan: solat dan juga penjagaan kepada kita punya semangat bersama dengan rakyat-rakyat Palestin untuk membuka kota Baitul Maqdis. Sekalipun kita tak mampu, sekurang-kurangnya kita bangkit di hadapan Tuhan. Ya Rabb, aku tak mampu, tapi aku kirimkan doa kepada saudara-saudaraku untuk aku sama-sama bersama dengan mereka, insya-Allah. Untuk jawapan isu ini, tuan-tuan, buku Palestin tak pernah gentar. Tuan-tuan boleh baca pandangan macam-macam yang kita kemukakan. Bukan baru ni, 10 tahun lepas dah bahas masalah ni. Dan insya-Allah kalau ada rezeki pada 17 dan 18 hari bulan ini, saya dijemput oleh Syekhul Azhar untuk bincang di Mesir berkenaan isu ini, dan kita akan kemukakan pandangan dan pendapat kita dalam isu ini di pentas muktamar, insya-Allah. Dan bab solat, kita perlu tengok baikilah solat, tuan-tuan, amat penting. Buku terbaru kami di Pejabat Mufti Matla'ul Badrin. Kalau boleh, azam tekad tahun depan kita boleh khatam buku ni. Kita di situ, bukan saya ni baca dah. Jadi tuan-tuan lah pula baca buku ni. Asalnya sejilid, nak settle ni 15 tahun. Alhamdulillah, dengan kerjasama daripada sahabat, daripada Pejabat Mufti, kita bertungkus lumu hampir 2 tahun, tuan-tuan. Dan alhamdulillah dengan dibariskan, ini masalah fiqh dan juga menuntut ilmu, dan sejuzuk daripada hadis, daripada akidah, insya-Allah. Jadi sekadar itulah, semoga usaha untuk memartabat dan meninggikan syiar Islam dengan mengimarahkan masjid berjaya dan berjalan dengan sebaik mungkin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.